Assalamualaikum dan salam syurgaku sayang. Buletin Tugas edisi tengah hari 5 November 2021 bersama saya Fatin Syahirah Rosdi. Tumpuan berita, pengujudan pusat intervensi awal kanak-kanak akan memberi peluang kepada kanak-kanak istimewa untuk mengakses kemudahan diagnosis, terapi pendidikan, latihan vokasional dan penjagaan yang rapi. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, pusat ini menyediakan diagnosis dan intervensi awal serta pemulihan untuk kanak-kanak istimewa berumur 7 tahun ke bawah. Kita bersyukur sebab ini menunjukkan bahawa di dalam masyarakat kita sudah ada kesedaran tentang keperluan untuk menghantar anak-anak kita ini sekiranya mereka didapati mengalami delay development, indications of a delay development, so perlu dihantar supaya proper diagnosis can be done dan diikuti dengan early intervention. Dan ini sangat penting sebab kita tahu kalau intervensi itu dibuat seawal mungkin, jadi the chance of success or the rate of success will be better if intervention is done earlier. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Legacy of Hope Early Intervention Center di Bintulu baru-baru ini. Menurut Datuk Seri Fatimah lagi, dengan adanya pusat berkenaan, ia akan membolehkan setiap kanak-kanak berkeperluan khas terbabit mendapat didikan awal yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tambahnya lagi, stigma memandang rendah atau mengabaikan golongan terbabit perlu disingkirkan kerana mereka juga memerlukan perhatian serta sokongan dari anggota keluarga dan masyarakat seperti insan yang lain. Laporan selanjutnya, pengusaha garam bukit di Kampung Buduk Bui akan dibantu bagi memastikan penghasilan garam bukit dapat dipertingkat dan diperluaskan pasarannya. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata, untuk memastikan garam bukit ini terus mendapat perhatian, Kerajaan Sarawak akan membantu menambah baik keperluannya. Menurutnya, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan akan membantu menambah keperluan serta menambah baik rekaan bungkusan garam bukit supaya ianya nampak menarik kepada pembeli. Jelasnya lagi, sebahagian garam bukit perlu dikekal bungkusannya secara tradisi supaya menarik minat pelancong dan kandungan khasiat garam bukit ini juga perlu dilabelkan untuk panduan pembeli. Katanya selepas mendengar taklimat cara pemprosesan garam bukit Kampung Buduk Bui Berkelalan baru-baru ini. Seterusnya di Semarahan, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah menyempurnakan majlis penyerahan bantuan input peralatan perikanan nelayan BIPPN di Perkarangan Pejabat Pertanian Bahagian Semarahan pada Rabu. Beliau yang juga bekas Adun Asajaya memaklumkan bantuan tersebut melibatkan seramai 186 nelayan laut dan 54 nelayan darat dengan peruntukan sebanyak RM479,280 dan maksimum RM2,000 bagi setiap nelayan di Dun Asajaya. Jelasnya, bantuan peralatan ini adalah untuk memudahkan para nelayan dan meningkatkan hasil tangkapan sekaligus menambah pendapatan nelayan. Tambah beliau, selain daripada bantuan peralatan, ahli nelayan yang layak akan mendapat bantuan sara hidup bulanan sebanyak RM300 bagi nelayan laut manakala RM250 bagi nelayan darat. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Nelayan Semera, Akub Tanjok, mewakili para nelayan merakamkan perhargaan atas bantuan peralatan berkenaan. Sementara itu, bekas Adun Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hipni telah menyempurnakan simbolik penyerahan bantuan baja kelapa sawit dan lada BBKSL kepada pekebun kecil serta bantuan input peralatan perikanan nelayan BIPPN pada Khamis.
Dr. Hazlan memberitahu objektif utama program berkenaan adalah untuk mengurangkan beban pekebun kecil kelapa sawit dan lada dari segi kos pembajaan bagi meningkatkan hasil pertanian. Ya, harapan saya semoga mereka meningkatkan lagi bersama untuk menambah lagi tanaman, meningkatkan kualiti tanaman dan membesarkan lagi tanaman saiz kebun dan sebagainya. Kerana di situ banyak tanah, kebanyakan 10,000 lebih hektar tanah untuk dijadikan kebun kelapa sawit dan juga lada dan lain-lain. Dan dari segi perikanan pun kita di tepi laut, tempat laut dan di kawasan tinggi laut, dan kita mempunyai lautan yang luas daripada Pakong sehingga Tanjung Batu. Beliau menjelas demikian ketika ditemu bual media di Majlis Simbolik Penyerahan BBKSL dan BIPPN di Jabatan Pertanian Bahagian Kuching. Tambahnya lagi, kerajaan negeri telah memperuntukkan RM124,233 jumlah keseluruhan bantuan tersebut serta diagihkan secara berperingkat kepada seramai 80 pekebun kecil dan nelayan. Manakala di Meradong menyaksikan sejumlah 7 persatuan dan kelab di kawasan Dun berkenaan menerima peruntukan projek kecil luar bandar MRP bekas Adun Semop Dato' Abdullah Saidul. Peruntukan berjumlah keseluruhan RM23,000 diserahkan oleh Dato' Abdullah dalam satu majlis diadakan di Balai Raya Surau Darul Ehsan Bintangor pada Khamis. Dato' Abdullah yang juga Menteri Mudahan Ehwal Korporat dan UKAS berkata, lawatan kerja itu turut dimanfaatkan untuk berbincang dengan pemimpin-pemimpin kampung berhubung permohonan dan aduan mereka berkaitan dengan masyarakat. Ujarnya, pemimpin kampung turut mengambil kesempatan dalam perjumpaan itu mengemukakan surat permohonan baru yang kebanyakannya melibatkan perkara-perkara seperti membaik pulih atau menaik taraf kemudahan awam di dalam kampung. Dalam pada itu, beliau turut menuntut komitmen tinggi setiap masyarakat agar sentiasa menitik beratkan soal penjagaan kesihatan dan mematuhi garis panduan SOP dalam era endemik. Senarai penerima peruntukan MRP Adun Semop adalah seperti berikut. Di Betong pula, Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak diketuai penolong jurutera dari Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak Zon Sri Aman, Kumpang Brandah telah mengadakan lawatan ke-4 tapak projek di kawasan Parlimen Betong. Tujuan lawatan pada Selasa itu bagi merancang dan memperhalusi spesifikasi projek-projek yang telah diluluskan di bawah peruntukan Ahli Parlimen Betong Dato' Robert Low San Chuat. Lokasi pertama lawatan ialah Rumah Alin Ngadan Begumbang Layar Betong dengan skop projek membina benteng serta melebarkan jalan di hadapan Rumah Panjang Begumbang Layar Betong. Lawatan kemudian diteruskan ke Rumah Kedit Bedin Rabatiput Layar Betong untuk meninjau projek membina longkang konkrit di belakang Rumah Panjang Rabatiput Layar. Lawatan seterusnya ke Rumah Anyai Manggi, Luban Ilipah Kuspao, di mana akan dibina benteng Gabion di Rumah Panjang Luban Ilispao Betong. Manakala lokasi terakhir di blok nombor 2, Kampung Hilispao untuk membina jeti nelayan sungai di blok nombor 2 Kampung Hilispao Betong. Dalam pada itu, para tuan rumah dan ketua kampung selaku mewakili penduduk merakamkan penghargaan kepada pihak kerajaan dan ahli Parlimen Betong yang telah merancang projek tersebut. Ke perkembangan berikut, Polis Diraja Malaysia telah menganjurkan satu sesi town hall mendekatkan hubungan dengan masyarakat dalam usaha pencegahan jenayah kerana kerjasama kedua-dua pihak ini sangat penting untuk menangani kegiatan jenayah.
Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail berkata ia diadakan bagi melestarikan kesejahteraan dan keselamatan masyarakat serta meningkatkan kesedaran dan pencegahan jenayah di peringkat komuniti. Pelaksanaan program ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan pencegahan jenayah di peringkat komuniti serta menyediakan platform untuk berdialog bagi pencegahan jenayah, keselamatan, ketenangan awam, penerangan dan juga pendidikan. Pada masa yang sama, program ini juga merupakan satu pendekatan penglibatan peringkat tertinggi secara komprehensif bagi menangani isu-isu sosial ataupun isu sosial bersama, korban social issues, dan program ini pada kali ini akan membawa tajuk ancaman jenayah cyber. Beliau berucap demikian dalam program tersebut di Hotel Promenade Bintulu pada Rabu. Ujar Dato' Aidi lagi, dengan adanya program sebegini, pihak PDRM Sarawak dapat mendengar lebih dekat permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Sarawak dan segala permasalahan dapat diselesaikan dengan sebaiknya. Beralih ke perkembangan COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya pada Khamis melaporkan sebanyak 527 kes positif baharu telah dikesan di 31 daerah di Sarawak, menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini terus meningkat kepada 243,119 kes. Difahamkan 516 kes adalah dalam kategori klinikal 1 dan 2, manakala 11 kes merupakan kategori klinikal 3, 4 dan 5. Sementara itu, daerah-daerah yang dikesan adalah seperti berikut. Turut dimaklumkan terdapat 19 kes kematian dilaporkan dari 6 Oktober 2021 sehingga 2 November 2021. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak turut memaklumkan penambahan 2 kluster baharu, iaitu kluster Jalan Sultan Tengah Rampangi Kuching dan kluster Jalan Ong Tiang Swi Kuching. Sementara itu, diisytiharkan juga penamatan 2 kluster, iaitu kluster Kampung Bunga Serian dan kluster Batu 13 Jalan Puncak Borneo Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kluster yang masih aktif setakat ini ialah 27 kluster. Turut diisytiharkan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di Rumah Acai Ulu Awik setelah tiada kes baharu dikesan atau dilaporkan melibatkan lokaliti tersebut. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Fatin Syairah Rosdi dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my, dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Jangan leka teruskan amalan norma baharu. Kita jaga kita, jaga Sarawak into Sarawak. Salam UKAS.